Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita dalam kelas Bahasa Melayu bersama Cikgu Reza. Tajuk kita pada hari ini ialah Amalan Bijak. Jom kita belajar sama-sama. Cikgu harap kamu telah bersedia bersama buku teks kamu. Buka halaman 31. Kita akan fokuskan kepada kemahiran menulis dan aktiviti yang akan kita jalankan ialah membina dan menulis perenggan. Sebelum kita teruskan aktiviti membina perenggan, kita kenali dulu apakah itu perenggan. Perenggan merupakan satu kumpulan ayat tentang isi atau idea yang sama. Dalam penulisan, pembinaan perenggan adalah penting untuk membahagikan isi yang ingin disampaikan. Setiap kali perubahan sesuatu isi atau fokus berlaku, kita perlu memulakan perenggan baharu. Okey, jadi nanti kita akan belajar dengan lebih lanjut bagaimana cara untuk menulis perenggan. Baik, sekarang kita teruskan dengan teks amalan bijak. Okey, kamu perhatikan di sini. Dalam petikan ini terdapat 4 perenggan. Okey, ini perenggan pertama, perenggan yang kedua, perenggan yang ketiga. Yang ini sepatutnya untuk perenggan keempat tetapi dia tidak lengkap. Nanti ini kita bincangkan untuk lengkapkan perenggan ini. Okey, kita baca dulu. Petang itu Alice dan ibunya ke pasar raya. Sebelum masuk ke pasar raya, Alice dan ibunya menuju ke pusat kitar semula. Pusat kitar semula itu apa? Ya, pusat kitar semula ialah tempat pengumpulan bahan-bahan yang boleh dikitar semula. Okey. Ini merupakan perenggan yang pertama kan tadi. Ini ialah perenggan pendahuluan. Macam mana cara nak tulis perenggan pendahuluan? Kamu perhatikan di sini. Okey, nampak tak sini perkataan yang pertama mestilah rapat dengan garisan. Tidak perlu ada jarak di situ. Ya. Okey. Kemudian kita masuk perenggan yang kedua. Alice mengeluarkan semua barang yang dibawanya. Antara barang tersebut ialah surat khabar, bekas plastik dan botol kaca. Alice mengeluarkan semua barang itu dengan berhati-hati. Okey. Surat khabar, bekas plastik dan botol kaca merupakan barangan yang boleh dikitar semula. Okey, macam mana cara untuk menulis perenggan yang kedua? Okey, perhatikan di sini. Okey. Kamu nampak pada perkataan yang pertama ni ada jarak di sini. Okey. Dia tak rapat, dia tak ditulis rapat dengan garisan, ada jarak lebih kurang 1 ataupun 2 jari lah. Okey. Kemudian kita teruskan dengan perenggan yang ketiga. Alice memasukkan surat khabar ke dalam tak lengkap di sini. Selepas itu dia memasukkan ke dalam tong berwarna jingga. Kemudian Alice memasukkan apa? Okey, di sini kita perlu rujuk pada info tong kita semula untuk kita lengkapkan maklumat ini. Okey, info tong kita semula. Tong biru untuk kertas seperti buku, surat khabar dan majalah. Tong coklat untuk barangan kaca seperti botol kaca, balang makanan dan botol ubat. Tong jingga untuk tin aluminium dan plastik seperti tin minuman, beg plastik, botol air mineral dan bekas makanan. Okey, kita tengok balik pada perenggan yang ketiga tadi. Okey, Alice memasukkan surat khabar ke dalam mana? Okey, surat khabar ialah kertas. Maka Alice memasukkan ke dalam
tong yang berwarna biru. Okey. Selepas itu dia memasukkan apa ke dalam tong yang berwarna jingga. Jingga untuk apa? Untuk tin aluminium dan plastik. Okey. Seperti tin minuman, beg plastik, botol air mineral dan bekas makanan. Jadi Alice masukkan bekas plastik ke dalam tong yang berwarna jingga. Kemudian Alice memasukkan apa? Apa barang yang perlu masukkan lagi? Botol kaca. Jadi Alice memasukkan botol kaca ke dalam tong yang berwarna coklat. Okey. Kamu lihat di sini. Pada perenggan yang ketiga juga ada jarak. Alice memasukkan surat khabar ke dalam tong biru. Selepas itu dia memasukkan bekas plastik ke dalam tong berwarna jingga. Kemudian Alice memasukkan tong kaca ke dalam tong berwarna coklat. Okey, seterusnya kita pergi kepada perenggan yang keempat. Okey, kalau kita tengok di sini tidak lengkap. Okey, maksudnya belum jadi perenggan pun lagi kan. Jadi kita perlulah jadikan dia sebagai satu perenggan. Okey, perhatikan isi penting yang dia beri. Kaunter bayaran, beg mesra alam, ganti beg plastik. Okey, sebelum tu kita tengoklah gambar ni. Okey, Alice dan ibunya berada di mana tu? Ibu dan Alice ni berada di kaunter bayaran. Okey, apa yang Alice buat? Alice masukkan barang ke dalam beg mesra alam. Okey, sebagai ganti beg plastik. Kenapa kita perlu gunakan beg mesra alam? Sebab beg mesra alam ni lebih cepat terurai berbanding beg plastik. Okey, kita lihat di sini. Kemudian mereka ke pasar raya. Setelah selesai membeli barang keperluan, mereka ke kaunter bayaran. Alice memasukkan barangan yang dibeli ke dalam beg mesra alam yang dibawa dari rumah bagi menggantikan beg plastik. Okey. Jadi di sini kita pun selesailah membina perenggan. Okey, kita dapat berapa perenggan ni? 1, 2, 3, 4. Kita dapat 4 perenggan. Perenggan pertama rapat dengan garisan, perenggan kedua ada jarak, perenggan ketiga ada jarak dan seterusnya, semua ada jarak. Okey, cikgu harap kamu dah jelaslah bagaimana cara untuk membina perenggan. Okey, seterusnya cikgu nak kamu buat latihan dalam buku aktiviti jilid 2 halaman 33. Okey, kita bincangkan sama-sama ya. Okey, tulis perenggan. Jadikan kebiasaan. Okey, balik ke kelas, bersihkan tapak kasut. Ini isi yang telah diberikan berdasarkan gambar ni. Okay, waktu pendidikan jasmani telah tamat. Seha dan rakan-rakannya balik ke kelas. Sebelum memasuki kelas, mereka membersihkan tapak kasut masing-masing. Okey, perenggan yang kedua. Mengasah pensil bekas khas. Okey. Di sini telah diberikan sedikit telah diberikan satu ayat lah di hadapan. Pensil Seha telah tumpul. Dia buat apa? Okey, ambil yang di sini atas ni. Okey. Pensil Seha telah tumpul. Dia mengasah pensilnya hingga tajam. Dia membuang habuk pensil itu ke dalam bekas khas agar kelasnya tidak kotor. Okey, seterusnya pembungkus roti. Okey, dan juga tong sampah. Pada waktu rehat, Seha makan roti di kantin. Dia membuang pembungkus roti ke dalam tong sampah. Okey, kita tak boleh biarkan sampah tu bersepah lah. Perlu masukkan ke dalam tong sampah ataupun buang ke dalam tong sampah. Okey, yang seterusnya, kelas bersih tiada sampah. Okey, nampak tak ni kelas siapa ni? Kelas Seha bersih. Okey, Seha dan rakan-rakannya sedang membersihkan kelas mereka. Kelas mereka bersih dan ceria. Tiada sampah kelihatan di dalam kelas mereka. Okey, maka lengkap sudah perenggan yang dalam buku aktiviti ini. Baik, sebagai tugasannya, kamu perlu salin semula petikan amalan bijak dengan tulisan yang cantik dan perenggan yang
betul. Okey, kamu boleh gunakan kertas garis 4, iaitu kertas yang ada warna merah dan biru tu. Kemudian yang kedua, buat latihan dalam buku aktiviti halaman 33. Okey, sampai di sini saja PDPR kita buat kali ini. Jumpa lagi, jangan lupa siapkan tugasan dan hantar pada cikgu. Selamat belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.